Fotografi adalah melukis dengan cahaya. Fotografi, foto dan grafik. Fotografi adalah satu seni. Fotografi sebenarnya adalah satu hobi yang membuang masa jika tidak berminat. Begitulah beberapa pendapat berkaitan seni fotografi. Walau bagaimanapun, pandangan mereka, pencinta atau peminat seni fotografi semakin meningkat di kalangan orang ramai, khususnya kaki tangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hal ini boleh dilihat melalui peningkatan jumlah peserta yang memohon untuk menyertai bengkel foto yang dianjurkan oleh unit latihan bahagian sumber manusia Jabatan Pendaftar UKM dengan kerjasama penerbit UKM. Pada kali ini, iaitu dari 15 hingga 18 Mac 2012, bengkel foto telah dijalankan di Bandar Kota Baru, Kelantan. Bandar Kota Baru telah dipilih kerana beberapa ciri yang dimiliki olehnya. Bandar Kota Baru mempunyai keluasan lebih kurang 200 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 450,000 orang. Perkembangan bandar ini bermula dalam tahun 1844. Ia merupakan pusat pentadbiran, perdagangan, kebudayaan dan sebagainya. Banyak lokasi menarik yang wujud di sekitar bandaraya berkenaan. Bandaraya ini juga telah menjadi pilihan kerana ia kaya dengan warisan seni budaya yang tentu sekali akan menjadi subjek penting untuk dirakam oleh peserta bengkel. Sepanjang berada di Kota Baru, para peserta bengkel telah mengambil peluang merakamkan pelbagai subjek-subjek yang menarik. Segala mercu tanda di sekitar bandaraya tersebut telah diabadikan oleh lensa kamera mereka. Pelawat juga kelihatan di mana-mana sahaja di lokasi menarik di sekitar bandar Kota Baru ini. Mereka sentiasa mengabadikan kunjungan mereka ke sini untuk dijadikan kenangan setelah meninggalkan bandar ini nanti. Segala informasi berkaitan bandar Kota Baru dan sekitarnya boleh didapati dengan mudah di sini. Pasar Siti Khadijah merupakan pasar yang terkenal di bandar Kota Baru ini. Segala barangan boleh ditemui di pasar berkenaan. Kesibukan aktiviti di pasar ini tidak dilepaskan oleh peserta bengkel. Segala subjek dicari dan segala sudut di segenap pasar ini diamati. Pasar ini mempunyai 4 tingkat. Tingkat bawah menjual barangan basah. Tingkat 1 menjual barangan kering. Tingkat 2 menjual barangan bukan makanan. Uniknya, pasar Siti Khadijah ini ialah kebanyakan peniaga yang berniaga di sini terdiri daripada kaum wanita. Aktiviti perniagaan akan dihentikan seketika setiap kali masuk waktu solat. Perniagaan di sini bermula jam 6 pagi dan tamat pada jam 7 malam. Kelihatan para peniaga di sini sibuk melayan pelanggan mereka. Aktiviti perpindahan wang dan barang-barang dari tangan ke tangan sentiasa berlaku tanpa henti. Umpama ia menjadi denyut nadi pasar tersebut. Di sudut mana sekalipun di pasar ini, kelihatan peserta bengkel foto mengintai subjek untuk dirakam. Mereka sabar menunggu saat dan ketika untuk merakam sesuatu yang mempunyai nilai estetika dalam seni fotografi. Para peniaga tidak menghiraukan kehadiran peserta bengkel, seolah-olah mereka telah memahami kehendak peserta bengkel yang sentiasa mengintai ketika yang sesuai untuk membuat rakaman. Selain pasar Siti Khadijah,
yang sentiasa sibuk dan hidup dengan aktiviti perniagaan. Sekitar bandar ini juga kaya dengan lokasi-lokasi menarik untuk dikunjungi. Pelancong yang datang berkunjung ke Kota Baru ini datang dari serata tempat. Di Pantai Cahaya Bulan yang satu ketika dulu dikenali sebagai Pantai Cinta Berahi, juga terdapat ramai pengunjung. Kehadiran mereka di pantai ini mungkin ingin melihat keindahan pemandangan di sini. Mereka mungkin ingin merasai tiupan bayunya yang nyaman atau ingin mendengar deruan ombak yang sentiasa patuh kepada kuasa pencipta yang sentiasa berlumba-lumba berkerjaran menghempas ke pantai. Peserta bengkel tidak melepaskan peluang untuk merakamkan segala aktiviti di pantai ini. Aktiviti perniagaan masyarakat tempatan juga wujud di sekitar pantai berkenaan. Setelah penat mencari dan merakam subjek, peserta mengambil peluang berehat sambil menjamu selera dan membasahkan tekak yang kering dalam tiupan bayu Laut Cina Selatan. Daya kreativiti boleh tercetus di mana-mana dan pada bila-bila masa. Idea yang tercipta ini memang sepatutnya tidak dipersiakan dan sewajarnya diabadikan di kamera masing-masing. Berikutnya, para peserta bengkel mula bergerak untuk mengunjungi kediaman seorang pakar dalam membuat hulu dan sarung keris. Sebelum itu, mereka mengambil kesempatan merakam foto di gerai-gerai yang menjual pakaian batik yang beraneka corak dan rata-rata kelihatan cantik. Di kediaman pakar membuat hulu dan sarung keris berkenaan, peserta tidak membuang masa dan terus membuat rakaman segala hasil ciptaan seni Encik Rashidi Hussein yang dipamerkan. Tak ada siapa pun mengetahui dengan tepat bila keris mula dicipta. Namun begitu, mengikut tulisan Stamford Raffles, arca keris terdapat pada sebuah candi bertarikh 1361 di Jawa. Terdapat juga pendapat mengatakan keris Majapahit telah dicipta pada abad ke-7. Pelbagai soalan juga diajukan kepada beliau dan semua soalan dilayan dengan senang hati oleh Encik Rashidi. Melalui perbualan tersebut, maka diketahui bahawa beliau telah menceburi bidang berkenaan lebih daripada 20 tahun. Kepakarannya telah diwarisi daripada ayahnya. Menurut Encik Rashidi lagi, pemilihan kayu untuk membuat sarung dan hulu keris dipilih dengan penuh teliti serta ia memerlukan masa yang panjang untuk disiapkan. Beliau juga pernah membuat sarung dan hulu keris untuk seorang sultan dengan bayaran ratusan ribu ringgit untuk 3 bilah keris. Peserta bengkel banyak mendapat maklumat berkaitan keris selama lebih kurang 1 jam berada di kediaman Encik Rashidi. Banyak juga subjek yang mereka rakamkan sepanjang masa mereka meluangkan masa berbual mesra dengan Encik Rashidi. Di sekitar bandar Kota Baru ini terdapat pelbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk setempat, di antaranya ialah perusahaan membuat keropok lekor. Kesempatan diambil oleh peserta untuk merakam proses membuat keropok ketika mereka berkunjung di salah sebuah tempat perusahaan keropok berkenaan. Perusahaan membuat keropok lekor ini telah wujud sejak lebih 30 tahun yang lalu. Setiap peringkat proses membuat keropok telah dirakam oleh peserta. Ada yang tidak melepaskan peluang untuk merasa keenakan keropok yang terdapat di sini. Oleh sebab kita datang sini nak ambil gambar dekat sini, jadi kita kenalah beli satu, kita nak rasa sedap ke tidak keropok cap 2 ekor ikan. Seterusnya, peserta bengkel bergerak ke kampung laut
dengan menaiki bot untuk berkunjung ke rumah seorang pemain wayang kulit dan pembuat patung wayang kulit. Perjalanan dengan bot untuk menyeberangi sungai mengambil masa selama lebih kurang 20 minit. Masih sempat membuat rakaman foto ketika berada dalam bot. Kami selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Di rumah berkenaan, para peserta merakam pelbagai subjek serta berbual dan mengajukan beberapa soalan. Pak Jusoh juga membuat demonstrasi permainan wayang kulit tersebut. Di Kota Baru, Pak Jusoh merupakan salah seorang yang terkenal dalam seni wayang kulit ini. Wayang kulit merupakan sejenis hiburan pementasan bayang dari patung. Patung wayang kulit dibuat daripada kulit lembu, kerbau atau kambing. Dikatakan, wayang kulit Melayu Kelantan berasal dari Kemboja. Di kampung laut ini juga terdapat perusahaan membuat serunding. Perusahaan ini telah wujud sejak lebih 30 tahun dan ia menghasilkan serunding daging, serunding ikan dan serunding ayam. Serunding ini juga telah mendapat pasaran yang luas di dalam negeri dan juga di luar negara. Proses membuat serunding ini mengambil masa selama lebih kurang 4 hingga 5 jam. Di kampung laut ini juga wujud perusahaan membuat dodol. Proses membuat dodol ini adalah dengan menggunakan mesin. Dengan menggunakan cara moden ini, dodol boleh disiapkan dalam masa 3 jam berbanding cara lama konvensional yang mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk disiapkan. Dari kampung laut, peserta bengkel kembali semula ke Kota Baharu dengan bot yang sama untuk melawat ke sebuah rumah yang menjalankan perniagaan membuat martabak yang dikenali sebagai martabak raja. Perjalanan dengan bot dikenakan bayaran tambang sebanyak RM1 sahaja untuk orang dewasa. Di rumah pembuat martabak ini, peserta merakamkan apa saja yang mereka fikirkan mempunyai nilai seni di samping bertanyakan soalan-soalan kepada pengusaha perniagaan berkenaan. Menurut maklumat, martabak tersebut boleh disimpan lama, iaitu selama 4 bulan jika diletakkan di dalam peti sejuk. Satu hari sejumlah lebih kurang 100 keping martabak dihasilkan yang dikenakan harga RM13 sekeping. Martabak yang dihasilkan sentiasa habis dijual. Martabak RM1, sedap dan lazat. Di Bandar Kota Baharu juga terdapat perusahaan menenun kain songket. Perusahaan ini juga telah bertapak agak lama di sini. Menurut pekerja yang ditemui, selama 10 hari diperlukan untuk menyiapkan 2 meter kain songket ini. Terdapat sebuah galeri yang digunakan untuk mempamerkan pelbagai kain songket dan kain batik yang beraneka corak, yang menarik dan pasti memukau pandangan mereka yang singgah di situ. Menurut pemilik perusahaan tersebut, harga kain songket yang termurah di situ ialah lebih RM100 dan yang paling mahal ialah lebih kurang RM15,000 harganya. Pasaran songket tempatan amat menggalakkan dan ada juga yang dieksport ke luar negara seperti Brunei. Akhir sekali, peserta bengkel foto melawat tempat salah seorang pakar membuat wow. Di sini kelihatan beberapa buah wow yang cantik dalam pelbagai saiz. Terdapat beberapa jenis wow yang dikenali sebagai wow bulan, wow burung puyuh, wow jalak budi, wow rakaku, wow burung dan wow merak. Harga sebuah wow yang bersaiz kecil ialah RM500 yang boleh disiapkan dalam masa 2 minggu. Sementara wow yang besar
yang mempunyai harga lebih RM2,000 mampu disiapkan dalam masa sebulan. Sekitar Kota Baru juga kaya dengan warisan seni yang lain. Pada waktu malam, peserta bengkel telah menonton persembahan wayang kulit di kompleks budaya sambil membuat rakaman foto persembahan seni tersebut. Persembahan wayang kulit berkenaan berlangsung selama kira-kira 2 jam. Seterusnya, peserta bengkel mengambil peluang menonton dikir barat di pusat kebudayaan di Kota Baru. Mereka merakam segala yang terdapat di pentas dan juga di kalangan penonton. Dikir barat merupakan satu bentuk persembahan musikal yang mempunyai peminat yang ramai di Kelantan. Menurut sejarah, dikir barat dimainkan oleh kaum lelaki. Namun beberapa tahun kebelakangan ini, ia turut disertai oleh kaum wanita. Persembahan dikir barat tersebut berakhir lebih kurang jam 11 malam. Setelah puas menjelajah di sekitar bandar Kota Baru serta merakam pelbagai subjek dan alam sekitar, maka semua peserta membuat pilihan foto yang tercantik untuk dipersembahkan di hujung bengkel berkenaan. Setiap peserta mempersembahkan rakaman foto masing-masing serta diberi komen oleh fasilitator. Apa yang diharapkan daripada setiap bengkel yang dijalankan ialah bengkel ini diharap mampu mencetuskan rasa minat yang mendalam di kalangan peserta untuk menjadi juru foto yang berjaya di masa hadapan.